Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi ya untuk sains tahun 1. Baik, untuk hari ini kita masih lagi sambung ya. Cikgu nak sambung lagi menjawab dalam buku teks, menjawab buku teks pula. Menjawab dalam buku aktiviti. Kerja yang hari Isnin tu dah siap ke? Tak siap lagi. Tak apa. Cikgu tak apa. Buat je bila ada masa nanti buat. Cuma kalau boleh dalam seminggu atau 2 minggu ni lah. Seminggu ni lah kalau boleh siapkan ya. Baik, jadi kamu keluarkan buku aktiviti untuk kita sambung sedikit lagi berkaitan tajuk magnet dan kita akan masuk penyerapan. Okey. Buku aktiviti saja. Cikgu bagi hari ni kita jawab soalan dalam buku aktiviti. Okey, baik. Dah ada semua? Okey, buka muka surat 46. Okey, buku surat 46 iaitu hari ini tajuk untuk kamu jawab kekuatan magnet. Okey, tengok gambar yang dia bagi, ada 2 gambar dalam kotak tu. Okey, magnet A, magnet B, sebelah ni pun magnet A, magnet B. Ini adalah uji kaji okey untuk menarik magnet. Ni kita dah belajar kan. Jadi kita akan tengok magnet mana yang paling banyak dapat magnet pula. Okey, klip kertas ya yang paling banyak dapat ditarik oleh magnet, sama ada magnet A atau magnet B. Jadi kamu bilanglah. Hari tu kita dah bilang kan berapa yang dapat ditarik oleh magnet A dan magnet B. Kemudian kamu jawablah di kotak yang dekat bawah tu. Soalan nombor 1. Magnet A berapa, magnet B berapa. Kemudian magnet mana yang lebih kuat, magnet A atau magnet B. Kemudian soalan nombor 3 tu, magnet yang dapat menarik klip kertas lebih banyak, lebih lemah atau lebih kuat. Kamu jawab saja. Boleh ulang balik tengok video cikgu yang lepas ya. Okey, boleh? Bagus. Baik, seterusnya. Baik, yang seterusnya ini kamu kena isi ke tempat kosong. Okey, lengkapkan jawapan berdasarkan gambar. Jawapan dia dah bagi. Ada kuat, sama, berlainan, menarik dan menolak. Okey, nombor 1. Apabila 2 kutub magnet yang apa didekatkan, tindakan magnet yang apa roket mainan ke hadapan. Okey, sama ada jawapan dia sama atau berlainan. Kemudian yang bawah, garisan yang bawah tu menarik atau menolak. Pilihan jawapan. Okey, nombor 2, apabila 2 kutub magnet yang berlainan didekatkan ataupun yang sama didekatkan, tindakan magnet akan roket mainan B ke hadapan. Akan apa? Menarik ke, menolak ke? Tengok pada gambar juga ya. Dan nombor 3, apabila magnet yang lebih apa digunakan, roket mainan C bergerak lebih jauh berbanding roket mainan B. Jawapan cikgu dah bagi kat atas tu. Ada 5 jawapan. Petak kosong dekat bawah pun ada 5. Cuba buat ya. Nanti cikgu akan semak. Okey, baik. Boleh ya? Okey, seterusnya. Muka surat 48. Okey, muka surat 48 ni kenali magnet. Okey, kenali magnet. Senang. Jawapan dah bagi. Pilih jawapan yang betul, kemudian tulis jawapan tersebut. Saya ialah, tengok gambar, magnet atau pemadam. Senangnya. Nombor 2, magnet tidak dapat menarik klip kertas. Pilih ya, dalam kurungan tu ada 2 jawapan. Okey, 2 jawapan. Kamu pilih antara satu sahaja dan tulis pada garisan. Okey, sampai soalan nombor 7. Boleh buat kan? Tengok gambar juga ya. Okey. Baik, seterusnya. Okey, seterusnya muka surat 49. Okey, tajuk penyerapan, objek menyerap pula cikgu ni, ya Allah. Menyerap air. Warnakan objek yang dapat menyerap air. Okey, ada kertas, guli, sapu tangan, mainan plastik, kelip kertas dan tuala. Semua ni kita buat kan, kita belajar kan. Kalau lupa boleh tengok balik video cikgu ataupun boleh buka buku teks saja. Tengok je dekat buku teks tu. Okey, yang ni kamu warnakan. Warnakan objek yang dapat menyerap air sahaja. Okey, faham ya arahan cikgu? Baik, muka surat seterusnya, muka surat 50. Yang ini kalau ikutkan kita kena buat ya, uji kaji ni baru best sikit, pun seronok sikit. Okey, tapi tak apa. Kalau ada ya, cikgu tak paksa. Kalau dekat rumah ada bahan-bahan tu, boleh cuba buat. Kalau tak boleh pun tak apa, kita akan bincang ya. Okey, serap air atau tidak. Alat dan bahan peralatan yang digunakan gelang getah,
kain lap, kertas, sudu besi, penyepit, air berwarna, bika yang sama saiz dan jam randik. Okey, jam randik tu jam yang besar tu ya. Okey, langkah-langkah. Isi bika dengan air berwarna. Pastikan paras air berwarna dalam setiap bika adalah sama. Okey, yang bahagian paras awal tu semua kena sama ya. Dia punya isi padu dia, isi bika tu. Masukkan objek-objek ke dalam bika. Selepas 60 saat, keluarkan objek-objek tersebut daripada bika dengan menggunakan penyepit. Lukiskan paras air selepas objek dikeluarkan ke dalam jadual di bawah. Lengkapkan jadual pemerhatian di bawah. Okey. Objek yang digunakan gelang getah. Kita masukkan. Lepas tu kita keluarkan. Kita tengok paras air semasa dikeluarkan sama tak lepas kita keluarkan gelang getah. Kalau sama, lukis je sama. Okey, tengoklah sama. Okey, kain lap. Kita letak kain lap dalam bika, kemudian kita keluarkan kain lap. Lepas tu kita tengok paras air. Agaknya paras air sama atau tidak? Tak sama sebab kain lap tu boleh menyerap air. Jadi paras air mesti dekat bawah sikit. Okey, baik. Kemudian kertas resit. Kita ulang perkara yang sama. Kertas resit kita masuk ke dalam air, kemudian kita keluarkan. Okey, bila kita keluarkan, paras air dia kekal sama atau berkurang sedikit. Kemudian yang ketiga, sudu besi. Sudu besi pun sama. Kita masukkan dalam berapa 60 saat, kemudian kita keluarkan. Sama tak paras air dia? Okey, cikgu buat kesimpulan lah. Okey, sebenarnya untuk gelang getah, paras airnya tetap sama sebab gelang getah tidak menyerap air. Jadi di bahagian petak paling ujung tu kosongkan. Kain lap, ya, paras air dia berkurang sebab kain lap boleh menyerap air. Kamu tandakan betul. Kertas resit, ya, paras air berkurang juga sedikit sebab dia boleh menyerap air. Okey, sudu besi. Sudu besi tidak boleh menyerap air. Jadi paras air tidak akan berkurang. Dia sama saja. Jadi hanya dua sajalah. Kain lap dan juga kertas resit. Okey, boleh ya? Okey, baik. Muka surat seterusnya adalah muka surat 51, iaitu mengelas objek serap air. Mengelas objek serap air. Okey, objek ni serap air atau tidak? Okey, muka surat 51. Baik, objek yang dia bagi ada belon, kain lap, tisu dapur, cermin muka, kertas dan sudu besi. Okey. Kamu hanya tulis je dekat petak yang kat bawah tu. Okey, objek yang dapat menyerap air dan tidak boleh menyerap air. Objek yang boleh menyerap air, kain lap, tisu dapur dan kertas. Manakala objek tidak boleh menyerap air, belon, cermin muka dan sudu besi. Ni senang je. Kamu tulis je dekat bahagian kotak yang dekat bawah tu. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya muka surat 52. Baik, untuk muka surat 52 ni uji kaji juga, okey, untuk serap air sedikit atau banyak. Tak apa, yang ini tak perlulah. Kalau ni mungkin agak sukar sebab ini pun kita dah buat dalam video hari tu kan. Okey, cuma kamu jawab sajalah. Okey, untuk petak tu tak apa, cikgu akan bagi lampiran nanti ya. Sebab yang ini dengan yang muka surat tu tadi perlukan tulisan ya. Kenapa kita tengok dulu alat dan bahan. Bika, 3 silinder penyukat, air berwarna, kain lap, kertas tisu, kapas muka, penyepit dan corong turas. Baik, untuk langkah-langkah rendahkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka. Selepas 20 saat, keluarkan ketiga-tiga objek tersebut dan perah air ke dalam silinder penyukat. Okey. Kain lap, kertas tisu dengan kapas muka. Okey, yang mana yang rasanya air dia paling tinggi? Okey. Ya, kertas tisu kan. Okey. Yang sederhana kain lap dan yang rendah adalah kapas muka. Okey. Soalan nombor 1 tu bawah tu. Nyatakan objek yang menyerap paling banyak. Apa tadi cikgu sebut? Ya, kertas tisu. Yang paling sedikit kapas muka. Susunkan objek tersebut mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey, secara urutan menaik. Okey, kita mula dengan kertas tisu, kain lap dan kapas muka. Okey, menaiklah yang paling tinggi serap airnya, yang paling sederhana dan yang paling rendah.
Ini cikgu buat yang kalau kamu ingat video cikgu buat hari tu, cikgu guna kain, kertas dan juga tisu dapur kan. Tapi ni menggunakan kain lap, kertas tisu dan kapas muka. Kalau kita berada di sekolah, memang cikgu akan buat dengan kamu yang ini. Baru kamu lebih nampak ya. Tapi tak apalah. Kita berdoa lah sama-sama supaya dapat kita bertemu di sekolah nanti. Okey, baik. Untuk seterusnya, muka surat seterusnya adalah muka surat 53. Baik, muka surat 53 pun masih uji kaji ya. Uji objek dengan air. Alia telah menjalankan aktiviti untuk menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek. Kertas sebak, berbola kapas dan kad manila. Okey, kertas sebak tu kertas mahjong dia warna putih. Dia warna putih, biasa orang guna untuk kalau nak lukis poster, bukan poster, nak lukis arahan-arahan. Okey, tu kertas sebak, dia berwarna putih. Okey, berikut ialah hasil pemerhatian aktiviti tersebut. Okey, kertas sebak. Okey, paras air sebelum. Kertas sebak, berbola kapas dengan kad manila. Tiga-tiga tu paras air sebelum sama. Tapi selepas uji kaji, paras air yang tinggi, ada yang sedikit, ada yang banyak. Kertas sebak tu sedikit, berbola kapas paling sedikit, kad manila masih banyak. Okey, soalan nombor 1. Objek manakah yang paling banyak menyerap air? Objek mana yang paling banyak menyerap air? Okey, objek apa? Berbola kapas. Objek manakah yang paling sedikit menyerap air? Kad manila. Okey, kemudian nombor 3, susun mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okey, menaik ya. Okey, dari yang kertas berbola kapas, kertas sebak, kad manila. Okey, untuk nombor 3. Okey, mak dia yang paling sikit dulu, yang paling banyak paling sikit dulu. Cikgu pun dah keliru. Okey, paling sedikit dulu, kemudian paling banyak. Untuk yang nombor 4, mulakan dengan paling banyak, iaitu kad manila, kertas sebak dan juga berbola kapas. Okey, boleh ya? Cikgu harap dapat buatlah. Okey, baik. Seterusnya, muka surat seterusnya adalah 54. Okey, kenali kepentingan objek. Okey, situasi, objek, kepentingan. Ini kamu kena sesuaikan ya. Situasi yang pertama tu gambar apa tu? Kat lantai kan? Kalau air basah kat lantai, kita nak guna yang mana? Objek tu, yang pertama tu, apa tu ya? Tadi berbola kapas, mop, kertas kanvas atau kertas lukisan, tisu dapur dan tisu biasa, tisu muka yang itu kita panggil. Okey. Jadi kalau air tumpah di lantai, kita guna apa? Kita sesuaikan, guna mop. Mop tu dapat menyerap apa? Mengeringkan tumpahan air. Kamu kena gariskanlah. Kemudian yang kedua, luka dekat lutut, nak guna yang mana? Okey, nak guna kertas kanvas ke, tisu dapur ke, ataupun tisu biasa. Okey, kemudian yang ketiga tu dia nak lap peluh, nak guna yang mana? Okey, jadi kamu kena buat, gariskanlah yang ini. Okey, tak apa, kamu jawab dulu, cikgu akan buat semakan ya yang ini, cikgu akan buat semakan supaya kamu tahulah sama ada jawapan yang kamu buat salah atau tidak. Okey, jadi jangan risau, cikgu akan bagi semakan ataupun nanti mungkin hari Jumaat ataupun hari Sabtu cikgu akan bagi jawapan. Okey, cikgu, tapi kamu buat dan hantar dulu pada cikgu. Okey, berkenaan yang tarikh atas tu kamu abaikan ya. Tu cikgu guna buku lain ya. Okey, abaikan yang tarikh tu. Okey, muka surat 55. Okey, ini yang last lah, yang terakhir. Objek tidak serap air. Sesuaikan jawapan dengan kepentingan objek yang tidak menyerap air. Okey, yang mula-mula tu gambar apa tu? Google lah yang dekat kita nak pergi laut tu. Jadi apa dia punya kepentingan dia? Okey, melindungi mata daripada terkena air. Okey, yang kedua tu gambar apa? Tong tong tu guna untuk apa? Menyimpan air. Yang ketiga baju hujan. Kemudian yang keempat tu kereta. Yang kelima tu bukan ular tu, getah paip.
Jangan silap pula. Okey, baik. Jadi kamu sesuaikan. Okey, boleh ya? Tak apa. Cikgu pun lebih senang sebenarnya kalau untuk kamu jawab soalan-soalan bahagian penyerapan ni jika bersemuka. Sebab cikgu boleh nampak kan. Tapi tak apalah. Kamu jawab dulu, kemudian snap dekat cikgu. Cikgu akan semak. Nanti insya-Allah kalau hari Jumaat atau Sabtu, cikgu akan bagi jawapan. Kita tengoklah. Okey, tapi cikgu akan semak dulu. Yang penting kamu buat dulu ya. Okey. Cikgu rasa setakat ini sahaja untuk hari ini. Okey, cikgu akan jumpa kamu lagi insya-Allah hari Isnin nanti. Okey, tapi hari Jumaat tu cikgu mungkin akan bagi satu lagi video ataupun cikgu semak, cikgu bagi lampiran saja berkenaan jawapan. Tapi yang penting kalau boleh cikgu nak kamu buat dulu ya. InsyaAllah cikgu pun tak janji tapi cikgu cubalah. Okey, untuk hari Jumaat nanti cikgu bagi. Okey, sampai jumpa lagi. Jaga diri kamu, jangan keluar ke mana-mana ya. Okey, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.